وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وبنية القبول والرسول المأمون وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. Penimam tuan-tuan dan puan kita sini, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sehingga pagi kita dihidupkan dan kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sama-sama bisa diperoleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan, dan fasa yang ketiga ini kita tahu iaitu fasa pelepasan daripada api neraka. Mana kata fasa yang pertama kita dah mudah untuk mendapatkan rahmat, yang kedua pun kita dah lalui untuk mendapatkan keampunan, dan yang ketiga ni kita minta kepada Allah banyak-banyak dengan ibadah yang kita buat, dengan munajat yang kita lakukan, supaya kalau kita dimatikan dan dibangkitkan semula di akhirat esok, api neraka ni terpadam buat kita. Itu harapan kita lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 41 yang saya bacakan tadi, ketika mana ayat ini diturunkan, maka Nabi SAW dia baca ayat ini. Lalu kemudian Nabi menangis. Bila Nabi baca ayat ini, Nabi menangis. Sahabat-sahabat akan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, kenapa kau menangis? Ada masalah apa beratnya ayat ini? Maka kata Nabi SAW, adakah kamu tak perhatikan maksud ayat ini? Iaitu Allah Subhanahu wa taala tanya, Allah kata, maka bagaimanakah halnya apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni seorang rasul dari tiap-tiap umat. Makna kata umat-umat yang terdahulu ini dah berlalu, dah wafat para Nabi ini, dah ditinggalkan umatnya. Maka kata Nabi SAW, akhirnya Allah kata, wajibna bika ala haula'i syahidah. Allah kata, akhirnya wahai Muhammad, kata Allah, akhirnya aku utus engkau untuk nak jadi saksi bagi umat. Jadi bila sebut saja aku utus engkau nak jadi saksi untuk umat kau, ini cerita berat ni tuan-tuan dan puan. Satu tugas yang Nabi pikul ni yang sangat berat. Sebab Nabi hidup ni untuk manusia selepas para Nabi dihidupkan yang terdahulu. Nabi ni untuk umat yang diutus oleh Allah. Kita ni umat Nabi yang kita ni akan menjadi, Nabi akan menjadi saksi buat kita ni. Maka tuan-tuan dan sekalian, itu sebab Nabi SAW diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi ni tak boleh tidur, Nabi dia tak senang duduk. Selagi hidup kita ni tak sempurna dari segi apa yang Nabi bawa untuk disampaikan. Jadi kita hari ini boleh lena tidur, kita ini boleh senang duduk, walaupun hidup kita ini dari segi ibadah tak seperti ibadah Nabi. Amalan jauh daripada amalan Nabi, dan apa yang Nabi suruh kita tak buat pun, dan banyak yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran yang Nabi bawa sampai kepada kita hari ini, kita tak hidupkan pun, kita boleh lena hidup, kita boleh senang duduk. Maka Nabi dibangkitkan di akhirat menjadi saksi atas kita semua ni.
Itu sebab kalau kita tengok dalam satu riwayat, tuan-tuan dan puan sekalian, ketika mana Nabi dibangkitkan di akhirat besok ni, lalu kemudian Nabi berada di depan kita, di depan umat dia ni, maka ditimbanglah di neraca Al-Mizan tiap-tiap di kalangan kita ni, maka ada yang berat timbangan jahat dia daripada timbangan baik. Nabi ni tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Melayu kita kata riwayat tebal muka, dia ke depan di neraca Al-Mizan tu, dia buka sekepan dia pergi letak di neraca Al-Mizan yang timbangan kita tu, yang jahat lebih berat daripada yang baik, dia pergi letak ke tempat yang baik. Jibril alaihissalam tegur kepada Nabi Muhammad, dia kata, apa kau buat ini? Tak malu kau dengan apa yang kau buat? Maka apa Nabi kata? Nabi menangis masa tu. Nabi kata, Nabi ini umat aku sayang ke umat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tegur Jibril. Jibril kata, Allah biarkan Muhammad dengan umat. Nak menunjukkan betapa kasih Nabi itu kepada kita, yang mana kita hari ini tak menunjukkan kasih kepada Nabi dengan menghidupkan apa yang Nabi pernah hidupkan semasa Nabi hidup. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang Nabi hidupkan semasa Nabi hidup dulu ialah bila mana 10 malam terakhir ni Nabi hidupkan surau, Nabi hidupkan masjid, Nabi hidupkan malam. Bukan kerana suatu kewajiban, kerana apa? Pada malam yang terakhir, 10 terakhir tu, yang pertama sekali Nabi nak sebut dilepaskan kita ni daripada azab Allah, daripada api neraka, dengan harapan walaupun tuan-tuan sekalian kita ni belum layak lagi untuk menemui Lailatul Qadar, tapi paling tidak tuan-tuan sekalian kita lebih daripada api neraka. Sebab kalau fikir-fikir balik, layak apa kita ni untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kesungguhan kita tak ada, keikhlasan kita tak ada sekalian. Mana kata kita dengan Allah ni suka bermain-main dalam soal ibadah, kita dengan Allah ni tak bersungguh-sungguh dalam tiap apa yang kita buat untuk sampai kepada dia. Macam mana ada kelayakan apa yang kita buat untuk sampai kepada dia dan kita diberi Lailatul Qadar? Rasanya memang tak layak. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana sedikit amalan kita yang ikhlas ni sekalian, cukuplah menjadi sebab kita dilepaskan daripada azab Allah di akhirat besok. Sebabnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok manusia orang ini dalam dia buat salah pada Tuhan, dia tak pernah tahu dia buat salah. Allah rakam cerita ni tuan sekalian di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Qaf. Allah rakam pada beberapa tempat dalam beberapa ayat, iaitu ketika mana manusia dibangkitkan di akhirat besok, semua kita ni ada di padang mahsyar. Maka ada di kalangan kita ni, kata Nabi SAW, Nabi cerita atas apa yang Allah rakam dalam surah Qaf ni. Maka kata Nabi, manusia ni besok bila bangkit, besok dia tengok amalan-amalan jahat dia lebih berat daripada amalan baik, dia pergi duduk malaikat yang salah catat. Sampai ke tahap tu perangai itu, bukan takat datang muka bumi ni nak duduk-duduk. Di akhirat besok bangkit, bila tu tengok amalan jahat dia lebih berat daripada amalan baik, malaikat pun dia duduk. Dia kata malaikat ni salah catat. Dia kata apa besok di hadapan Allah ni? Dia kata ini, dia kata amalan jahat aku lebih banyak daripada amalan baik. Dia kata dia, kami sekali-kali, dia kata, tak pernah buat apa yang dicatat ni. Apa yang malaikat catat ni kami tak pernah buat. Dia tetap tak ngaku, dia buat salah, dia tetap tak ngaku. Dia kata kami tak pernah buat. Dia kata, maka kemudian apa jawab malaikat kepada manusia ketika tu? Kata malaikat, kami sama sekali tidak pernah menambah apa yang kamu lakukan. Malaikat kata, sebab malaikat ni satu makhluk Allah yang taat, yang tak ada maksiat, yang apa dibuat manusia itu yang dicatat. Tapi manusia tetap menyalahkan malaikat bila bangkit besok. Maka malaikat pun berhujah juga. Dia kata, wahai manusia, kami, dia kata, tak pernah nak tambah apa pun daripada catatan terhadap apa yang kau buat. Dia kata, dan kata malaikat, kami tidak tergesa-gesa dalam menulis sehingga kamu bertaubat. Maknanya malaikat sebelum dia tulis amalan-amalan jahat yang kita buat tuan-tuan, dia tak tergesa-gesa menulis.
Bukan masa tu kita buat, masa tu dia tulis. Sehingga Nabi sebut diberi tempoh 6 jam. Diberi tempoh 6 jam tu daripada permulaan kita buat jahat tu. Diberi tempoh 6 jam sehingga kita bertahun